Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Apabila melihat air tasik yang berwarna kehijauan pekat dan cuba berbicara tentang kisah di sebalik tasik The Mines di Seri Kembangan, bagaimana ia boleh menjadi bekas lombong paling dalam di dunia dan sedalam manakah tasik itu, sehinggakan muncul cerita misteri seperti terdapat ikan-ikan besar sebesar bas yang tinggal di dalam tasik itu, sehingga sekarang tidak pasti sejauh mana kebenarannya. Sebelum ia menjadi tasik kepada salah satu produk pelancongan, dahulunya ia merupakan bekas lombong biji dedah paling dalam di dunia. Kedalamannya hampir setengah ketinggian menara berkembar Petronas. Lombong dedah merujuk kepada teknik perlombongan yang mengeluarkan semua batuan dan galian dari bumi. Kaedah lombong dedah merupakan salah satu kaedah yang telah diperkenalkan oleh pelombong Cina di tanah Melayu sekitar akhir kurun ke-18. Dikatakan kisah lombong dedah di Seri Kembangan ini bermula kira-kira 100 tahun lalu. Pendatang dari China, Chan Wing, menemui bekas lombong biji timah yang pernah diusahakan warga Eropah. Tasik ini terbahagi kepada dua, iaitu Tasik Utara dan Tasik Selatan. Sebanyak 61,600 galon air tasik perlu dikurang atau ditambah oleh sistem hidrolik lift air selama 7 minit untuk membenarkan bot persiaran melintasi antara dua tasik berkenaan. Terdapat beberapa fakta sejarah di sebalik bekas lombong paling dalam di dunia itu sebelum menjadi tasik rekreasi untuk orang awam. Dahulu ia dikenali sebagai lombong sungai besi mencapai kedalaman 600 kaki atau 180 meter dan bersamaan ketinggian pangsapuri 52 tingkat. Dasarnya terletak di paras kira-kira 155 meter di bawah paras laut. Titik terdalam lombong tersebut terletak di tengah tasik di antara bangunan Sapura dan persimpangan menuju Seri Kembangan. Sebelum ditutup pada pertengahan 1980-an, lombong dedah ini dimiliki Sungai Besi Mines Limited yang dikawal oleh MMC melalui Perns Charter Management Company, yang mana MMC adalah 71% milik kerajaan dengan 20% dimiliki Charter Consolidated. Web Geologist Australia yang khusus menyelidiki perlombongan menyebut Sungai Besi telah dilombong sejak abad ke-10 dan pedagang Arab diketahui telah tiba di situ. Manakala menjelang abad ke-13, orang Siam pula yang melombong di situ. Bermula 1911, British mengeksploitasi kawasan itu dan tinjauan pada 1978 menunjukkan ia merupakan bekas alur sungai purba melihat kepada profil keserik timah oksida yang terdeposit di situ. Dikatakan bahawa ia telah dikunjungi orang Arab sejak abad ke-10 dan perlombongan oleh orang Siam pada abad ke-13 berdasarkan artifak relik dan tapak yang kini sudah tidak di tempatnya dan dibawa pergi ke mana untuk apa oleh penjajah demi mengaut sedalamnya perut bumi tapak tersebut. Ia tidak pernah disebut dalam sejarah kita sempena penjarahan tanah yang akhirnya menjadi tasik yang menelan 1000 cerita. Bekas lombong ini diisi air hanya pada tahun 1990-an. Yang paling menggerunkan diceritakan juga oleh orang-orang lama yang biasa dengan tasik ini. Jika melihat proses perlombongan ketika itu, lori yang berada di kawasan tapak sama besar dengan sekotak mancis. Bahkan ahli sejarah J.M. Galik berkata, dalam sejarah Kuala Lumpur, lombong Sungai Besi adalah salah satu lubang buatan manusia terbesar di dunia yang meliputi hampir 5 hektar di paras permukaan. Lalu bagaimana The Mines wujud? Perlombongan di kawasan itu meninggalkan lubang yang menganga sepanjang 2 km dan 1 km lebar dan kedalaman 200 meter. Air hujan secara beransur-ansur mula memenuhi celah dan begitulah permulaan yang rendah dari dua tasik besar yang dapat kita lihat hari ini. Pada tahun 1988, seorang lelaki yang mempunyai visi, Tan Sri Lee Kim Yew, membina Mines Resort City dengan 7 keajaiban Malaysia yang dapat dilihat hari ini, dihubungkan dengan kapal pesiar untuk semua orang menikmati keindahan air di tasik dengan kemewahan memikat. Terdapat 2 tasik utama di Mines Resort City dan ini menimbulkan sedikit masalah kepada jurutera yang menghubungkannya dengan tahap ketinggian yang berbeza, tepatnya iaitu 7 meter. Oleh itu dikembangkan kunci air yang unik. Tasik Utara 7 meter lebih rendah dari Tasik Selatan. Kini kita boleh menyusuri tasik ini dengan menaiki krus yang ada di dalam pusat beli belah The Mines. Sambil berada di atas tasik itu, terdetik di fikiran, akan betulkah terdapat ikan sebesar bas di dalam tasik itu? Sekian.